Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan sambung lagi dua lagi subtopik yang kecil dalam sel elektrolisis. Okay, iaitu yang pertama kita membandingkan sel kimia dengan sel elektrolisis. Yang kedua menghuraikan penyaduran. Okay, penulinan logam saya akan teruskan pada kelas yang seterusnya. Okay, so dalam perbandingan, so kita perlu bandingkan apa susunan iradah dia, perubahan tenaga, arahan pengaliran elektron, kekutupan elektrod dan pengoksidaan, penurunan. So, apabila yang kita nak buat perbandingan sel kimia dengan sel elektrolisis. Okay, seterusnya kalau kita nak buat penyaduran, kita mesti tahu kepentingan penyaduran. Kenapa nak buat? Okay, setengah persamaan pada anod dan kathod, sama juga tindak balas redox. Okay, di mana pengoksidaan atau penurunan berlaku di anod atau di kathod. So contoh biasanya kita akan guna kuprum lah untuk menyadurkan objek lain. Okay, so sekarang kita tengok buku teks muka surat 43 kalau tak silap saya. Okay, membandingkan sel kimia dengan sel elektrolisis. Okay, so saya kecilkan sikit. Okay, so kita cari dulu apa yang dia sama, apa yang dia beza. Okay, yang sama. Okay, yang sama adalah di tengah ni So yang pertama, kedua-dua dia ada elektrod yang mencelup di dalam elektrolit. So inilah dua-dua dia adalah sama. Okay, lepas tu yang kedua, tindak balas berlaku di anod adalah pengoksidaan. Sebab anod ni tempat yang menderma elektron. So ingat tempat mana. Okay, untuk sel elektrolisis, disebabkan dia ada tanda elektrik atau bateri, maka kita boleh tentukan di mana kathod, di mana anodnya. Okay, manakala dalam sel kimia dia tak ada bateri, maka dia tak boleh tentukan dahulu daripada standar. Tapi kita boleh tentukan di mana terminal negatif, di mana positif. Okay, ingat terminal negatif adalah tempat menderma elektron. Okay, elektron. So elektron tu diderma daripada zinc disebabkan dia punya nilai keupayaan elektron dia kurang positif. So kuprum di bahagian sini akan menerima elektron. So tempat yang menerima elektron adalah terminal positif. Okay, lepas kita dah tentukan terminal negatif dengan positif, barulah kita tulis di mana anod, di mana kathod. Okay, anod tempat menderma elektron, kathod masih lagi tempat menerima elektron. Okay, berbeza dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis awak jangan hafal anod, kathod, terminal apa dulu. Tengok dia punya tanda, kita tahu yang pendek ini adalah kathod, yang panjang ni adalah anod. Lepas tu yang ini adalah terminal negatif, ini adalah terminal positif. Nah, barulah awak boleh dengan senang. Tapi kalau awak nak hafal anod ialah terminal positif, nanti sini adalah anod terminal negatif, nanti awak akan keliru. Okey, asingkan dua benda. Kita bermula kalau ada bateri, bermula dengan tanda anod kathod dahulu. Kalau kita tak ada bateri, contohnya sel kimia, kita guna wattmeter, kita tentukan di mana terminal positif, terminal negatif dahulu. Barulah ke anod kathod. Okay, yang ketiga yang dia sama adalah tindak balas penurunan pada kathod, sebab ini adalah tempat menerima elektron. Okay, yang keempat, memanglah kedua-dua sama kan, elektron bergerak daripada anod ke kathod. So sini pun dia derma elektron. Okay, elektron, so elektron tu akan bergerak ke kathod. Okay, sama. Ini yang dia sama. Okay, yang tak sama, so sekarang kita tengok yang tak sama. So yang pertama yang tak sama adalah sini ada bateri, sini ada wattmeter, dia tak ada bateri. So yang ada bateri, so kita katakan dia adalah tenaga elektrik berubah ke tenaga kimia. Sebab kita akan guna tenaga elektrik untuk menjalankan tindak balas kimia. Tapi di sini pula, dia adalah menggunakan tenaga kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, dia gunakan tindak balas antara dua logam berbeza dengan satu elektrolit. So yang nilai keupayaan elektrik yang kurang positif tu akan menderma elektron. So pergerakan elektron itulah yang menghasilkan tenaga elektrik. So ini yang pertama yang dia berbeza. Okay, yang kedua yang berbeza adalah pada sel elektrolisis dia akan guna pasangan elektrod yang sama jenis. Kalau kita guna karbon, dua-dua karbon. Kalau kita guna magnesium, dua-dua magnesium. So mesti sama jenis. Manakala untuk sel kimia, dia mesti perlainan jenis. Dia tak boleh sama. Sama aja nilai dia kosong. Okay, tak ada elektrik terhasil. Okay, zinc dengan aluminium, magnesium dengan zinc, zinc dengan kuprum, kuprum dengan argentum. Mesti perlainan. Inilah perbezaan yang ketara. Okay, yang ketiga, warna biru
larutan dia akan tidak berubah dalam sel elektrolisis jika guna larutan kuprum 2 sulfat dan elektrod kuprum. Tapi kalau dia guna elektrod karbon, warna dia tetap juga akan berubah. Ini hanya sesuai dalam elektrod kuprum saja, dia berkurang, tidak berubah. Manakala untuk sel kimia dia akan berkurang. Okey, menjadi pudar. Warna biru dia akan menjadi pudar. Nanti kita akan tengok penerangan dia. Warna biru mesti berkaitan dengan ion kuprum. Okay, kepekatan ion kuprum semakin banyak maka semakin birulah dia. Tapi kalau kepekatan ion kuprum 2 positif ni semakin kurang maka semakin pudarlah warna biru tersebut. Okay, seterusnya yang keempat, perbezaan yang ketara dia adalah anode dengan terminal dia berbeza kan. So di sini anode disambung. Okay, ingat perkataan dia guna apa? Disambung. Okay, untuk terminal positif, manakala katot disambung ke terminal negatif. Manakala untuk sel, nak letak sini. Okay. Manakala untuk sel kimia, terminal negatif tu ialah anode dan terminal positif ialah katot. Dia sendiri tu merupakan anode, dia sendiri merupakan katot. Yang untuk sel elektrolisis, dia bukan terminal, dia sambung sahaja. Okay, itu adalah 4 perbezaan yang ketara dan 4 kesamaan yang nyatalah kita nak bandingkan sel elektrolisis, sel kimia. So dalam buku teks dia tunjuk dalam bentuk peta buih. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan dalam SPM. Ini latihan salin dan buat dalam buku latihan. Okey, contoh soalan dia macam ni. Okey, gambar raja A di atas merujukan sel A dengan sel B. Okey, berdasarkan gambar raja di atas, tentukan jenis sel bagi sel A dengan sel B. Okay, sel siapa elektrolisis, sel mana yang sel kimia. So kita rujuk mana gambar raja, tanda dia. Ada tanda bateri tak? Kalau ada pekalan elektrik dengan bateri ini, maka ini adalah sel elektrolisis. Manakala yang guna wattmeter, ini adalah sel kimia. Okay, seterusnya, banding dan bezakan kedua-dua sel dari segi kesamaan dan perbezaannya. So kita nyatakan mana yang dia sama, mana yang dia berbeza. Okay, jumlah markah ada 10 markah di sini. Sebenarnya jawapan dia semua adalah dalam bentuk yang sini. Bentuk buih. Tapi kita jarang buat bentuk buih dalam peperiksaan. Tapi kalau awak boleh buat juga, tetap akan dapat markah. Tapi markah dia tak akan penuh. Sebab awak tak menyatakan di mana dia sama, di mana dia berbeza. Okay. Untuk soalan yang macam ni, nak banding beza, lebih baik kita buat dalam bentuk jadual. Okay. Ini adalah cadangan jawapan saya. Okay. Apa yang dia sama? So kita buat dalam jadual, nyatakan dahulu sel A adalah sel elektrolisis dan sel B adalah sel kimia. Ini gambar raja ni nak lukis-lukis tak nak lukis tak apa. Saya letak ini untuk nota lah. Lepas ni boleh cetak dan baca juga jawapan saya ni sebagai nota. Okay, kesamaan apa yang dia sama? Ni dalam buku teks so sama aja. Okay, elektrod dicelup dalam elektrolit. Kalau ini betul, tadi sel satu dah 3 markah. Okay, tindak balas pengoksidan berlaku di anode. So betul. Tindak balas penurunan berlaku di katot dan elektron mengalir dari anode ke katot melalui wayar penyambung. So ini adalah kesamaan antara dua-dua jenis sel. So sini kalau kita tulis buat macam ni dah dapat 6 markah. Tapi pastikan ayat awak mesti lengkap Seterusnya apa yang dia beza? Sel elektrolisis, sel kimia. Apa yang dia beza? So yang pertama kita tengok dia punya perubahan tenaga. So, kena tulis perubahan tenaga di sebelah kiri ni. Tenaga elektrik jadi tenaga kimia jadi tenaga elektrik. So, di sini kedua-dua betul baru dapat 1 markah. Ini kadang-kadang kita tengok kehendak soalan. Kadang-kadang soalan minta perbezaan aja dah 10 markah. Maka setiap jawapan tu 1 markah. Tapi kadang-kadang soalan dia minta banding dan beza. Dia mesti nyatakan kedua-dua beza ni kiri dengan kanan. Sel A dengan sel B lengkap jawapannya baru dapat 1 markah. Salah satu dah tak dapat markah Ini kita tak tahu bagaimana skema tu bagi. Setiap tahun kita hanya tulis dalam bentuk jadual. Itu adalah cara paling tepat dan paling selamat. Okay, yang kedua kita tengok jenis elektrod. Okay, pasangan elektrod yang sama jenis. Okay, yang contoh ni sebenarnya tak payah tulis. Saya just letak untuk nota saja. Okay, untuk sel kimia pula dia mesti berlainan jenis. Okay, warna larutan. Saya kata warna larutan ni sesuai untuk apa? Kuprum 2 sulfat jika dia guna
elektrod kuprum. Kalau dia bukan guna elektrod kuprum, dia lain lain jawapan. So, warna larutan dia ni tidak berubah. Yang ini berubah menjadi pudar. Sel kimia akan jadi lebih pudar. Okay, sebab ni perlu tulis tak? Di sini dia tak minta kita terangkan. Tapi saya bagi, jika soalan ni tanya dalam struktur, tanya dalam esei bahagian lain, okay, kita boleh terangkan. Kenapa dia tidak berubah? Kerana di anode, dia adalah logam kuprum. Logam kuprum adalah apa? Logam aktif kan? So, logam aktif, dia akan menderma elektron. So, menjadi ion kuprum. Pada masa yang sama, ion kuprum pula dipilih, dinyacas di katot. Kenapa? Sebab nilai dia punya elektrod piawai, keupayaan piawai dia lebih besar berbanding dengan nilai elektrod keupayaan bagi hidrogen. Maka dia akan dipilih. So, satu menghasilkan ion kuprum. Satu ion kuprum tu hilang jadi logam kuprum. Okay? Pada masa yang dengan kadar yang sama, maka kepekatan ion kuprum dalam larutan sentiasa kekal sama. Warna biru ni, tadi kan saya cakap warna ion kuprum ni adalah warna biru. Disebabkan bilangan dia, okay, dalam kimia kita bilangan tu kita kata kepekatan ion dia kekal sama, maka warna biru dia pun kekal sama, tidak berubah. Dalam sel kimia pula, disebabkan ion kuprum dia akan dipilih dinyacas, maka kepekatan ion kuprum dia semakin berkurang dalam larutan. Maka warna biru dia semakin pudar. Okay, terminal mesti tulis apa? Anode disambung kepada terminal positif dan katot disambung kepada terminal negatif. Dan untuk sel kimia, terminal negatif ialah anode dan terminal positif ialah katot. So, macam saya cakap, kita tentukan daripada gambar raja. Jangan hafal guna ayat, nanti kita akan rasa keliru. Okey, ini adalah untuk banding dan bezakan sel elektrolisis dengan sel kimia. Adakah jawapan dia semestinya macam ni? Tidak semestinya, kita kena tengok soalan. Kalau soalan dia tak guna larutan kuprum 2 sulfat, dia tak gunakan kuprum ni, so kita kena menjawab mengikut gambar raja di soalan. Jangan hafal jawapan. Idea, konsep boleh fahamkan, ikut, tapi semua perkataan tu awak kena rujuk kepada soalan. Bahan kimia lain, jawapan sudah lain. Okay, seterusnya kita tengok penyaluran. Okay, penyaluran. Okay, kenapa kita nak buat penyaluran? Sebenarnya penyaluran dia untuk jadi lebih cantik, lebih menarik, lebih tahan karat. So, penyaluran logam. Kita perlu lagi satu logam yang mempunyai nilai keupayaan elektron yang lebih positif. Okay, so di sini contohnya kita biasanya guna kuprum, argentum. Okay, kuprum atau argentum. Dan bergerak anode, bergerak katot, ini biasa sama macam kita buat penerangan yang sebelum ni. Okay, warna biru jika kita guna kuprum 2 sulfat, okay, tidak berubah. Ini macam tadilah yang saya terangkan tadi. So, ada juga penerangan di sini. Sama sahaja. So, kita buat cara latihan jika soalan ni keluar dalam struktur. So, apa yang kita boleh buat? Contohnya di sini. So, kita nak buat proses penyaluran. Atau soalan tu kata kita ada satu sudu besi yang dah karat. So, nak elakkan dia tak karat atau jadi lebih menarik. So, cadangkan satu proses. So, apa proses kita cadangkan? Penyaluran. Okay, nak sadurkan dengan siapa? Kita boleh guna kuprum. Okay, atau kita guna argentum. Kalau argentum, kita guna elektrolit argentum nitrat. Kalau kepinggan kuprum, kita gunalah kuprum 2 sulfat. Dan mesti pastikan awak punya sudu mesti sambung di bahagian katot atau terminal negatif, di mana kepinggan kuprum mesti sambung di bahagian anode atau terminal positif. Dan pastikan sudu besi awak adalah di bawah aras larutan kuprum 2 sulfat awak. Okay? Jangan keluarlah separuh, nanti kan sudu kita disadurkan separuh sahaja. So, nak cari persamaan dia, apa pemerhatian dia, biasa macam kita buat latihan sebelum ni. Kita tulis dahulu yang lain-lain. Okay, nama larutan. Okay, saya tulis larutan kuprum 2 sulfat. Okay, ini just untuk latihan, untuk kita ingat balik cara nak buat. Okay, semua ion HDH larutan mesti ada 2 ni. Okay, kuprum 2 Cu2 positif, sulfat adalah SO4 2 negatif. Okay, siapa yang akan bergerak ke anode mesti charge negatif. Ion charge negatif atau anion, OH negatif, SO4 2 negatif.
Okey, seterusnya kita tengok siapa yang dipilih. Tak ada. Kenapa? Sebab logam kuprum merupakan logam reaktif. Merupakan logam reaktif. Logam aktif. Okey, so dia akan mendema elektron. Okey, mendema elektron menjadi ion kuprum. Okey, seterusnya saya besarkan. Okey. Setengah persamaan bermula dengan logam kuprum, dia mengion, okey, atau mendema dua elektron menjadi ion kuprum. So bermula dengan kuprum, logam tak ada charge. So kalau proses apa? Okey, kita rujuk dia punya nombor bond oksida. Ini adalah kosong, ini adalah positif 2. So ini bertambah. Maka ini adalah proses pengoksidaan. Okey, pemerhatian. Disebabkan dia dah mendema elektron, so kita kata elektrod kuprum. Okey, bahagian anode. Bahagian anode sebab dua-dua kuprum kan. Okey, kita tulis dia larut dalam larutan. Okey, larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ada juga yang tulis menipis, boleh aja. Tak ada masalah ya. Kita kata elektrod kuprum menipis. Okey, inference dia ion kuprum 2 positif terhasil. Okey, tak ada masalah macam ini. Kalau dia adalah logam aktif, maka logam aktif yang akan mendema elektron di bahagian anode. Okey, kalau dia bukan logam aktif, barulah kita tengok nilai keupayaan bagi ion hidroksida berbanding dengan ion sulfat. So sekarang kita tengok bahagian katot pula. Anode kita dah selesai, kita tengok katot. So siapa yang akan bergerak ke katot mesti ion charge positif atau cation ion yang kita katakan. So siapa akan dipilih? Okay, ion kuprum 2 positif. Kerana apa? Kerana nilai elektrod keupayaan bagi ion kuprum terbersih lebih positif berbanding nilai elektrod keupayaan bagi ion hidrogen. Itu sahaja yang kita tulis nilai elektrod keupayaan. So persamaan bermula dengan ion kuprum 2 positif dipilih, menerima elektron dan menghasilkan logam kuprum. Bezakan huruf besar C dengan U tu So nombor pengoksidaan bermula dengan positif 2, akhirnya jadi kosong, tak ada charge. So nombor dia pun menurun. So ini adalah proses penurunan. Okey, apakah pemerhatian yang kita dapat? Okey, kuprum warna perang. So kita tulis pepejal perang terhasil. Okey, so apakah inference dia? Kita akan tulis logam kuprum terhasil. Okey. Jika soalan ni keluar dalam struktur atau esei, suruh kita terangkan tindak balas proses penyaduran, so kita masih boleh guna cara yang macam ni macam buat latihan. Kita terangkan sahaja, tak ada masalah. Okay, seterusnya kita tengok eksperimen. Okay, eksperimen dia ini juga dia akan keluar, kemungkinan keluar juga dalam SPM sebab eksperimen dia sangat senang. Okay, eksperimen dalam buku teks muka surat 45, penyaduran logam secara elektrolisis. Tujuan dia mengkaji penyaduran sudu besi dengan kuprum. Bahan kita perlu elektrolit dia mestilah elektrolit larutan kuprum 2 sulfat, bagilah kepekatan 1.04 berdesimeter baru, lagi tinggi lagi bagus. Sudu besi, kepingan kuprum dan kertas pasir, wajib ada kertas pasir. Asalkan eksperimen tu melibatkan logam atau kepingan logam. Sebok tu tak boleh buat apalah. Kepingan logam, pepejal logam, kita perlu buat kosokkan atau kita kena buang dahulu lapisan oksida yang terbentuk pada pembukaan kepingan logam atau pita logam. Radas yang lain biasa, beaker, bateri, wayar bernyambung dengan klip wayar, ammeter, Swiss dengan rheostat. Ammeter dengan rheostat ni sebenarnya untuk mengawal voltan yang kita guna. Kita nak guna watt yang rendah
supaya penyaduran tu akan jadi lebih kemas, lebih cantik. Okey, prosedur yang pertama mesti gosok. Asalkan ada kepingan logam dan sudu besi juga, cincin besi ke, kunci besi ke, kalau soalan tu tanya, mesti gosok. Kedua-duanya mesti gosok dengan kertas basi. Okey, yang kedua kita mesti tuang. Tuang berapa banyak ikut, okey, mesti ada isi badu, mesti ada kepekatan. Isi badu sini dia tak tulis, dia kata separuh penuh. Okey, kalau tak nak tulis separuh penuh, boleh aja di atas aras sudu besi pun boleh. Okey, sambungkan sudu besi, ini wajib tulis sambungkan sudu besi kepada terminal negatif dan kepingan kuprum adalah ke terminal positif. Lepas tu sudu besi dan kepingan kuprum dicelup, dua-duanya kena celup dalam larutan kuprum 2 supat. Hidupkan suis, okey, dan raraskan arus elektrik kepada 0.2 ammeter dengan menggunakan rheostat. Kalau dah tak pasti 0.2 ni berapa banyak, boleh je tukar dalam perkataan menggunakan watan rendah. Okey. Pun boleh. Okey, tutupkan suis selepas 30 minit, sudu besi dikeluarkan dan dikeringkan dan rekodkan pemerhatian. Okey, untuk ni senang aja. Gosok, tuang, sambung, lepas tu celup, lepas tu hidupkan suis, dah. Mesti gunakan watan rendah. Okey, pemerhatian inference setengah persamaan. Okey, sila rujuk jadual yang tadi di atas penuhkan dalam jadual tersebut. Lengkapkan amali ini. Okey, perbincangan berdasarkan setengah persamaan yang anda tulis. Okey, adakah proses penyaduran ni tindak balas redox? Rujuk balik definisi redox. Redox adalah apa? Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Ada ke tak ada? Ada kan? Okey, kita terangkan siapa menerima elektron, siapa menerima elektron dan siapa ialah pengoksidaan, siapa ialah penurunan. Okey, boleh jawab. Okey, soalan 2, adakah terdapat perubahan warna? So untuk soalan sini, warna dia berubah ke tak berubah? Okey, warna dia tidak berubah sebab ada kuprum menjadi ion kuprum 2 positif. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, ini berkaitan, keyword dia adalah kadar. Okey, kadar mengion Vs dengan kadar D-nya Chas. Okey, rujuk balik nota, rujuk balik contoh, rujuk buku teks, semua dapat jawapan. Okey, yang ketiga, penyaduran yang baik adalah apabila suatu lapisan logam yang sekata dan tahan lama dapat dihasilkan pada logam yang disadur. Cadangkan 2 cara penyaduran yang baik. So, 2 cara, yang pertama mesti gunalah watan rendah. Yang kedua, awak boleh guna apa? Mesti gosokkan dahulu permukaan kepingan logam, kunci besi, sudu besi. Okay, yang ketiga, kita boleh gunakan apa? Putarkan sudu besi itu secara perlahan-lahan sepanjang penyaduran. Okay, yang keempat, lukiskan gambar raja yang berlabel. Jangan buat terlalu cepat. Soalan tu nak apa pula? Penyaduran cincin logam nikel. So jangan lukis balik yang sudu besi tu. Soalan minta penyaduran cincin. So lukis balik. Okey, logam nikel. Okey, elektrolit gunalah nikel nitrat ke? Sebab senang. Atau nak guna nikel sulfat, gunalah nikel sulfat. Okey, sediakan laporan yang lengkap selepas menjalankan. Kita tak menjalankan, tapi boleh sediakan laporan tersebut. Okey, so untuk hari ini saya terangkan persamaan dan perbezaan sel elektrolisis dengan sel kimia. Yang kedua, penyaduran logam secara elektrolisis. Cuba fahamkan, cuba lengkapkan nota, latihan dan amali dalam buku awak. Sekian, terima kasih.